Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan, part 1, part 2, di mana dalam part ini kita hanya fokus kepada satu subtopik sahaja, iaitu 3.5 dalam buku teks, iaitu menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan tertentu. Okey, untuk kajian ini, untuk dalam bab ini kita akan lihat faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Kalau pelajar lihat di sini, kita ada 7 faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang peniaga. Okay, yang pertama sekali, apa yang penting untuk peniaga pertimbangkan untuk menghasilkan satu visi, misi dan objektif perniagaan yang mampat, jitu dan sebagainya lah yang boleh dicapai. Yang pertama sekali, peniaga perlu lihat kepada titik pulangan modal. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, pemaksimuman keuntungan sebuah organisasi. Yang keempat, daya saing. Yang kelima, share pasaran. Yang keenam, jualan. Dan yang ketujuh adalah penyediaan perkhidmatan. Jadi, ketujuh faktor ini adalah faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang peniaga ataupun dalam satu organisasi. Okey, untuk topik kali ini, kita hanya fokus kepada faktor titik pulangan modal, pertumbuhan dan juga daya saing. Kita lihat sikit-sikit untuk lebih mengetahui lebih dalam untuk pelajaran ini. Okey, seterusnya kita akan lihat titik pulangan modal untuk faktor yang pertama dalam memastikan penghasilan visi misi perniagaan yang baik untuk sebuah perniagaan. Apa yang pelajar perlu tahu adalah berkenaan dengan titik pulang modal. Okey, dalam titik pulang modal ni ada sedikit pengiraan dan untuk mengukur operasi dalam perniagaan. Okey, apa yang pelajar lihat di sini dalam titik pulangan modal, yang pertama sekali dia adalah untuk memastikan perniagaan kita yang kita sedang jalankan tu boleh kekal untuk berada di pasaran ataupun kita kena bubarkan perniagaan. Okey, seterusnya apa yang perlu kita lihat juga, titik pulangan modal ni adalah sebagai satu ukuran kepada peniaga baharu atau penghasilan produk baru untuk mengetahui perniagaan tersebut boleh terus operasi atau tidak. Macam mana kita nak tentukan sama ada operasi kita ni boleh operasi atau tidak? Nanti kita ada pengiraan. Di mana dalam pengiraan ini pelajar akan tentukan sama ada satu perniagaan tu boleh beroperasi atau tidak. Okey, yang kedua, apa yang pelajar kena tahu untuk memastikan sama ada sebuah organisasi itu mendapat keuntungan ataupun kerugian, kita akan based on kepada keluk ini. Keluk ini adalah keluk titik pulangan modal, yang mana kalau pelajar lihat, kita ada satu garis menegak ini dilabelkan sebagai harga, garis melintang ini adalah sebagai kuantiti. Kemudian di dalam keluk titik pulangan modal ini juga kita ada satu garisan warna pink ini, iaitu jumlah hasil. Kemudian kita ada satu garisan lagi yang warna biru ini adalah jumlah kos. Okay, kalau pelajar lihat dalam keluk titik pulangan modal ini kita ada jumlah hasil dan jumlah kos. Di sini terdapat satu persilangan di antara jumlah hasil dan juga jumlah kos. Okey, saya akan tunjuk lebih jelas kat sini. Kalau pelajar lihat, kita ada dua keluk kat sini, satu jumlah hasil, di sini adalah jumlah kos. Okay, kalau kedua-dua jenis garisan ini, kalau pelajar lihat di sini, kita ada titik persilangan yang kita labelkan dia sebagai S1. S1 ni adalah persilangan di antara jumlah hasil dan jumlah kos. Di mana kalau kita boleh tulis kat sini, jumlah hasil ni adalah total revenue sama dengan total cost kita. Ataupun jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Titik persilangan di S1 ni itu menggambarkan total revenue kita sama dengan total cost. Okay, English lah ini sebenarnya term. Kemudian kalau pelajar lihat kalau di kawasan sini, ini adalah berlaku keuntungan. Sebab apa? Jumlah hasil dia, total revenue lebih besar daripada jumlah total cost. Okay, kalau pelajar lihat di bawah titik persilangan kedua-dua garisan ini adalah di kawasan sini. Kalau lihat ini kawasan sini.
Ini adalah jumlah kerugian yang dialami oleh peniaga, di mana kalau pelajar lihat jumlah hasil ataupun total revenue dia kurang daripada total cost. Maksudnya kalau belah kata peniaga mendapat keuntungan di sini, kawasan sini kawasan sini bermakna perniagaan ini mengalami kerugian. Kenapa kerugian? Kerana jumlah hasilnya adalah kurang daripada jumlah kos. Okay, sekiranya perniagaan kita adalah berada di sini, kuantiti yang kita keluarkan berada di kawasan sini, maka organisasi kita ini akan mengalami keuntungan di mana jumlah hasil dia melebihi jumlah kos. Okay, dalam situasi gambar rajah ini, kalau pelajar lihat, kita punya keluaran adalah di bawah 0.1 ni. Kalau lihat keseimbangannya adalah pada kuantiti 1 dengan harga 1. Ini kita okeylah, kena normal. Dalam situasi ni kita boleh teruskan perniagaan kerana jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okay, kalau di kawasan bawah ini bermakna jumlah hasil kurang daripada jumlah kos, mengalami kerugian. Okay, dalam tempoh jangka masa yang panjang, peniaga perlu mengambil keputusan untuk menutup organisasi dia. Okay, sekiranya berlaku hasil melebihi kos di kawasan sini, maknanya organisasi kita ini mendapat keuntungan. Bila mendapat keuntungan, firma boleh meneruskan operasi. Di sinilah akan wujudnya faktor-faktor yang seterusnya tadi untuk mengembangkan perniagaan, untuk menambahkan dia punya produk, perkhidmatan dan sebagainya. Di sini sekiranya firma mendapat keuntungan. Okay, seterusnya, apa yang pelajar lihat lagi, kalau untuk yang garis biru tadi tu, dia adalah kos meningkat seiring dengan peningkatan kuantiti produk. Untuk operasi perniagaan, kebiasaannya apabila kita nak keluarkan lebih banyak produk dalam suatu perniagaan kita, maka kita akan ada banyak lagi kos yang terlibat. Begitu juga kalau semakin banyak produk yang kita hasilkan, semakin banyaklah jumlah hasil yang kita peroleh. Okay, ini yang pertama, faktor pertama yang perlu dipertimbangkan untuk seorang peniaga bagi menghasilkan misi, visi dan objektif dalam perniagaan. Itu yang pertama, titik pulang modal. Apa yang kita lihat dalam titik pulang modal ini adalah kita nak pastikan perniagaan kita ni boleh kekal dalam pasaran ataupun tidak. Okey, yang mana kalaulah kata dalam jangka masa panjang keuntungan yang diperoleh oleh peniaga, maka dia boleh kekal dalam pasaran. Tetapi sepanjang tempoh pelaksanaan perniagaan dia mengalami kerugian, maka firma perlu mengambil tindakan dengan menutup operasi. So di sini sebagai gambar rajahnya macam inilah yang pelajar perlu lihat. Okey, untuk titik pulangan modal juga kita ada pengiraan. Pengiraan dia menggunakan formula ini. Kalau pelajar lihat, kita ada formula dalam menentukan titik pulang modal, iaitu titik pulang modal. Ini formula yang perlu pelajar hafal. Titik pulang modal, kos tetap bahagi dengan harga tolak dengan kos berubah, ataupun secara ringkasnya apa yang pelajar boleh lihat, titik pulang modal ni sama dengan total fixed cost bahagi dengan price tolak dengan total variable cost. Ini adalah formula yang kita boleh guna untuk mengukur titik pulang modal. Ini formula macam mana kita nak menggunakan formula ini. Saya ada bagi contoh dekat sini soalan. Yang ni kita boleh lihat soalan kat sini, syarikat sukan maju ni membekalkan bola sepak di kedai runcit sebuah negara. Syarikat ini menunjukkan kos tetap. Kalau dalam situasi dia akan bagi soalan macam ni, pelajar kena kena pasti mengikut formula dia. Kos tetap, kita ada harga sebiji bola sepak yang dijual pada harga 100 dan kos berubah seunit yang ditanggung oleh sebuah syarikat tu adalah RM75. Ini soalan yang mana kita akan dapat. Pelajar kena aplikasikan soalan ini ke dalam formula ini untuk mengira titik pulang modal. Daripada soalan ni saya dah keluarkan maklumat yang kita dapat. Yang pertama dekat sini kita ada kos tetap. Soalan dah bagi so saya keluar. Kos tetap di sini ada RM500,000. Harga di pasaran untuk satu biji ataupun satu unit adalah RM100. Saya dah keluarkan di sini. Kemudian kita ada kos berubah seunit yang perlu ditanggung oleh
firma itu, maka kita keluarkan di sini RM75. So maklumat yang kita dapat, kita masukkan dalam formula. Kalau pelajar lihat, di sini saya ada buat step-step langkah berlangkah. Step pertama, pelajar ada formula, kemudian ada maklumat, kita masukkan, replacekan setiap maklumat yang kita ada, kemudian pelajar perlu kira lah. Okey, untuk menggunakan formula dan maklumat yang ada, untuk jawapan bagi soalan ini, kita lihat kita ada titik pulang modal dia kalau dia nak mendapatkan keuntungan yang baik untuk perniagaan dia, dia punya pengeluaran produk mestilah sebanyak 20,000 biji bola sepak. Okey, ini kaedahnya macam mana pelajar nak kira titik pulang modal. TPM ni titik pulang modal pelajar. Bukannya timbalan Perdana Menteri. Ini adalah titik pulang modal. So dari sini kita akan menggunakan formula, kita akan dapat kuantiti, berapa kuantiti yang sepatutnya sebuah organisasi itu keluarkan untuk memastikan dia mendapat keuntungan dalam perniagaan. Okey, ini contohnya. Okey, yang kedua, apa yang kita perlu lihat bagi topik ini adalah pertumbuhan perniagaan. Okey, kalau dari aspek yang kedua, dalam memastikan faktor untuk menentukan visi misi dalam perniagaan ini adalah pertumbuhan. Ada dua perkara yang perlu dilihat oleh sebuah organisasi, iaitu untuk merancang membuka cawangan yang baru ataupun membesarkan perniagaan yang sedia ada. Okey, tadi kita dah tentukan sama ada kita mendapat keuntungan atau kerugian dalam satu perniagaan. Bila kita mendapatkan keuntungan, kebiasaannya sebuah firma ini dia akan buat pertumbuhan dalam perniagaan dia atau syarikat dia. Bila dia nak buat pertumbuhan ini, dia akan lihat kepada dua aspek. Yang pertama, dia akan merancang membuka cawangan yang baru ataupun cawangan yang banyak lah. Maksud contoh, kalau kita kata kat sini contoh Jekyll kan. Jekyll kalau kita lihat, kita ada banyak cawangan di merata-rata negeri. Begitu juga dengan Mydin. Okay, kalau contoh Mydin tu juga kita adalah syarikat yang sangat established, yang mana titik pulang modalnya mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. So, firma ini akan buat decision untuk mengembangkan perniagaan dengan membuka lebih banyak cawangan perniagaan. Kalau kita lihat di sini, bila keuntungan dia dah mencapai tahap maksimum, peniaga ini dia akan mengambil risiko untuk membuka lebih banyak cawangan perniagaan. Apabila dia buka banyak cawangan perniagaan, ini akan menyebabkan perkhidmatannya lebih banyak. So, keuntungannya lebih banyak. Okey, yang kedua, untuk memastikan pertumbuhan dalam perniagaan dia akan membesarkan perniagaan yang dia ada. Maksudnya, dia hanya ada satu premis perniagaan, tapi untuk memastikan keuntungan dia makin meningkat, apa yang dia boleh buat di sini adalah membesarkan perniagaan. Mungkin dia akan menyewa satu bangunan yang sebelahan dengan dia untuk renovate dan buat yang lebih baru, yang besar untuk meningkatkan jumlah produk yang boleh dihasilkan dalam satu firma dia. Okey, itu faktor yang kedua untuk kita lihat faktor-faktor penentu kepada pembentukan kita punya visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Okey. Seterusnya, yang ketiga untuk menentukan sebuah untuk menghasil visi dan objektif dalam perniagaan, faktor yang ketiga di sini adalah memaksimumkan keuntungan. Kita lihat dalam menentukan objektif, misi dan visi, kita kena tentukan matlamat kita adalah sebagai peniaga ni adalah untuk maksimalkan keuntungan. Kalau kita lihat sebelum ni pun, kalau syarikat yang bermotifkan untung, itu syarikat swasta, di mana matlamat pengeluaran barang dan perkhidmatan dia adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi, bagi kita sebagai sebuah organisasi yang bergerak secara sendiri, matlamatnya keuntungan, yang mana keuntungan ini adalah kita nak pastikan keuntungan kita yang tertinggi daripada penggunaan sumber yang kita ada. Kat sini sumber yang apa yang kita merujuk kepada perniagaan kita ni adalah sumber perniagaan termasuk bahan mentah, modal insan, teknologi dan keusahawanan. Ini antara sumber-sumber yang kita guna tu kita nak dapatkan keuntungan yang sangat tinggi ataupun yang sangat maksimum yang kita boleh capai. Okay, dalam menentukan keuntungan sebuah syarikat ni, kita kena ada jangka pendek, short term ataupun dan juga jangka panjang, long term. Kena pasti dalam memastikan keuntungan sebuah organisasi, pelajar kena tetapkan ataupun peniaga ini kena tetapkan dia punya keuntungan tu mestilah dicapai dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang.
Kalau pelajar lihat di sini, okey, dalam short term ni ataupun jangka masa pendek, apa yang perlu dilihat, kebiasaannya dalam satu organisasi dia belum mencapai kecekapan lagi. Maksudnya masih terdapat sumber-sumber ekonomi yang kita senaraikan di sini masih belum digunakan secara optimum ataupun maksimum. Jadi kita boleh jadikan guideline untuk sebuah organisasi kita tu masih dalam jangka masa pendek. Kebiasaannya dalam jangka masa pendek ni untuk kita meningkatkan kuantiti dalam pengeluaran barangan kita akan meningkatkan kos dalam penghasilan produk berkenaan. Okey, kalau jangka masa panjang ataupun long term situasi ini pula, kebiasaannya peniaga ni dah cuba sedaya upaya dia untuk memastikan penggunaan sumber yang dia ada tu secara cekap. Dan matlamat dia juga adalah untuk mencapai keuntungan, iaitu matlamat utama dalam organisasi yang bermotifkan keuntungan kan. Okey, itu jangka masa panjang Kita dapat lihat bagi menentukan keuntungan dalam organisasi, kita akan lihat dalam aspek jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Yang membezakan jangka pendek dan jangka panjang, yang pertama tadi jangka pendek, kita hanya menggunakan sumber yang ada dalam organisasi itu secara minimum, belum cekap lagi. Tapi dalam jangka masa panjang, kita akan pastikan penggunaan segala sumber yang ada dalam perniagaan secara cekap dan maksimum. Okey, untuk jangka masa pendek, kebiasaannya pertambahan setiap unit pengeluaran produk kita akan meningkatkan kos pengeluaran. Tetapi bagi jangka panjang, kebiasaannya kita dah nak mencapai kepada keuntungan yang maksimum. Sebab itu adalah matlamat sebagai sebuah perniagaan ataupun organisasi. Okey, untuk mengukur keuntungan di sini pelajar perlu lihat kita ada formula lagi. Formula untuk kita nak ukur keuntungan, iaitu untung sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, ataupun kita guna formula dia pi macam ni. Pi itu adalah simbol keuntungan, jumlah hasil total revenue minus dengan total cost. Ini adalah formula yang kita boleh guna. Nanti pelajar akan lihat kalau pelajar cari dalam bahan-bahan di internet, dia akan guna macam gini. Tapi apa yang pelajar perlu ingat dulu, ini adalah formula untuk mengira keuntungan. Okey, sebelum pelajar nak menentukan keuntungan, pelajar kena tahu dulu jumlah hasil dan jumlah kos. Macam mana kita nak tentukan jumlah hasil dan jumlah kos? Okey, di sini kita ada lagi satu formula yang lebih terperinci untuk pelajar lihat sebelum mengukur keuntungan. Okey, kalau jumlah hasil, macam mana pelajar nak lihat? Macam ini. Jumlah hasil mestilah harga darab dengan kuantiti. Okey. Kemudian jumlah kos. Kos ini kita lihat kita ada kos tetap dan juga kos berubah ataupun fixed cost, ataupun variable cost. Kalau fixed cost ni pelajar mesti ingat kalau fixed cost ni dia melibatkan perbelanjaan dalam organisasi yang melibatkan terhadap kos sewa permis, lagi apa? Bahan mentah dalam kos berubah. Kos berubah ni adalah kos yang perlu ditanggung yang sentiasa berubah-ubah setiap masa. Biasanya yang melibatkan kos berubah ni bahan mentah, lagi apa? Kalau kos tetap ni biasanya upah, sewa bangunan dan sebagainya, ataupun sewa jentera. Ini semua kos tetap kos tetap yang terpaksa ditanggung oleh organisasi. Itu kita akan lihat kepada jumlah kos. Kos tetap tambah dengan kos berubah. Okey, ini secara detail kita akan belajar lagi untuk topik yang seterusnya. Tapi pelajar kena ingat dulu untuk mendapatkan jumlah kos ini, ini kaedah dia, formula dia. Kos tetap tambah dengan kos berubah. Okay, kalau kos berubah ni pula, terlihat kos berubah yang di sini, kos berubah variable cost ini sama dengan kos berubah seunit darab dengan kuantiti. Ini formula sebabnya dalam ni kalau pelajar lihat dia secara umum. Untuk dapatkan untung, pelajar kena tahu jumlah hasil tolak jumlah kos. Tapi untuk mendapatkan jumlah hasil dan jumlah kos ni dia ada formula lain yang pelajar kena lihat secara lebih terperinci. Okey. Yang seterusnya, faktor yang keempat, kita akan lihat di sini kita ada faktor daya saing. Okey, daya saing ini pula merujuk kepada
5 perkara dalam daya saing untuk memastikan kita punya organisasi ni mampu bersaing dengan firma-firma lain di dalam pasaran. So apa yang pelajar perlu tahu dalam satu firma itu, dia perlu menguasai dengan baik tahap keuangan. Yang pertama, tahap teknologi yang ada di dalam company dia. Kemudian yang kedua, pelajar kena tahu tahap keuangan dalam satu organisasi. Yang ketiga, jaringan dalam satu organisasi. Kemudian sumber manusia, dan yang kelima adalah pasaran. Pasaran yang perlu satu organisasi ini terokai untuk memastikan dia mempunyai daya saing untuk bersaing dengan firma yang ada di dalam pasaran. Okey, daya saing ni sangat penting untuk memastikan kita punya firma ataupun syarikat kita tu kekal di dalam pasaran. Mestilah kita mempunyai daya saing yang mampu untuk bersaing dengan firma-firma yang lain. Okey, yang pertama kalau kita lihat di sini adalah teknologi, yang mana untuk memastikan kita sentiasa maju ataupun berdaya saing dengan firma-firma lain, kita mestilah mengikut tingkat teknologi yang sedia ada dalam pasaran. Kalau kata sekarang ini kita berniaga secara e-commerce, dalam e-dagang, maksudnya dalam organisasi kita perlu ada macam tu. Maksudnya kita berniaga dalam atas talian, kita ada website tertentu dalam untuk menjual kita punya produk. Kalau contoh dekat sini saya boleh bagi banyak perniagaan macam DAP lah. Contoh DAP paling glamour kan. Dia ada web page dia, ada website dia sendiri yang mana dia akan gunakan teknologi yang terkini ni untuk pasarkan dia punya produk-produk dalam perniagaan, di mana kita tidak perlu ada permis yang yang tetap untuk memastikan pembeli ini datang ke dalam premis perniagaan kita. Tapi kita ada website, nama sesawan yang membolehkan kita berniaga kita punya produk ini di peringkat yang global. Okay, so teknologi untuk pastikan kita punya perniagaan ni mampu berdaya saing dalam pasaran, mesti ada teknologi yang canggih mengikut perubahan yang semasa lah. Kemudian yang kedua, keuangan. Keuangan tadi kita lihat dari aspek titik pulang modal ini. Kita kena pastikan tahap keuangan yang ada dalam syarikat kita. Kalau kata kita mempunyai keuntungan yang banyak, maka pihak pengurusan dalam organisasi perlu gunakan keuangan itu dalam memastikan pertumbuhan dalam organisasi. Dengan kaedah ni tadi, kita boleh kembangkan perniagaan ataupun kita boleh buka cawangan yang baru dan sebagainya lah melalui kedudukan keuangan kita. Kalau kita tak ada sumber keuangan yang baik, apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari sumber keuangan. Daripada mana kita nak dapatkan sumber keuangan? Pelajar kena ingat, kita ada sumber keuangan daripada bank perdagangan, bank kerajaan, yang agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu kita dari aspek keuangan dan sebagainya lah. Ini organisasi itu sendiri perlu membuat kajian dan research untuk pastikan di mana sumber keuangan yang kita boleh dapat untuk memastikan kedudukan keuangan negara organisasi kita ni mampu bersaing dengan firma lain. Kemudian dari segi aspek jaringan. Jaringan adalah networking, hubungan kita dengan pesaing-pesaing kita. Maksudnya dari sini kita akan lihat bagaimana nak penambahbaikan ataupun kita boleh guna kaedah joint venture dengan syarikat-syarikat lain yang mempunyai pasaran yang sama dengan kita. Ini ada networking. Networking ni sangat penting untuk memastikan kita ada persaingan yang baik, macam mana kita nak improve kita punya produk dan sebagainya lah. Kemudian yang seterusnya, keempat, untuk daya saing ni pelajar perlu tahu dalam sebuah organisasi kena ada sumber manusia yang bagus. Sumber manusia ni merujuk kepada pekerja dalam organisasi, di mana kita lihat dalam organisasi ni kita ada pekerja yang memberikan bantuan dari aspek fizikal dan juga kepakaran. So daripada aspek sumber manusia ni sangat penting untuk memastikan operasi perniagaan kita ni berjalan dengan lancar. Kemudian pasaran. Kalau pasaran ini adalah bagaimana kita nak mempromosikan produk kita supaya ia sampai kepada pengguna. So pasaran ini kita pastikanlah kita punya pasaran ini seiring dan sejalan bersama dengan dengan pesaing-pesaing kita. Apa yang dimaksudkan pesaing ini adalah firma yang menghasilkan produk yang sama dengan syarikat kita. So itu kita nak pastikan apabila kita nak kekal dalam satu pasaran itu, daya saing yang 5 ini
sebuah firma itu perlu menguasai dengan baik supaya pelaksanaan ataupun pengurusan dalam satu organisasi itu berjalan lancar, produk dapat ditingkatkan, keuntungan dapat dimaksimumkan. So, apa yang kita lihat untuk hari ini, kita hanya lihat kepada satu subtopik. Dan bagaimanapun dalam subtopik ini kita cuma sentuh kepada 4 bahagian sahaja. Apa yang saya lihat tadi, untuk subtopik ini kita membincangkan berkenaan dengan menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan tertentu yang mana dia ada faktor. Kalau pelajar lihat kat sini kita ada 7 faktor. Untuk hari ini kita hanya bincang kepada 4 faktor sahaja yang membolehkan kita membina visi, misi dan objektif sebuah perniagaan yang baguslah, yang baik, yang boleh dicapai. Apa yang kita sentuh dekat sini untuk hari ini adalah titik pulang modal, pertumbuhan dan juga daya saing. Okey, ada 3 perkara saja yang kita sentuh. Untuk next class kita akan sentuh faktor yang seterusnya. So, saya harap dengan perkongsian ini pelajar boleh lebih fahamlah untuk tajuk ini. Sekiranya ada masalah, boleh membuat pertanyaan saya di email, nombor telefon ataupun Facebook. Okey, sekian, terima kasih supaya perkongsian ini memberi manfaat kepada pelajar.